Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam video matematik tahun 3. Jadi, hari ini teacher nak mengajar tajuk banding dan susun nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Sebelum kita mula, teacher nak tunjukkan standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat membandingkan dua nombor dan menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Apabila kita bercakap tentang membanding nombor, ada dua frasa yang akan kita selalu gunakan, iaitu lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Teacher akan tunjukkan contoh. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 9. Jualan sempena Hari Kebangsaan. Terdapat 4 benda yang dijual pada Hari Kebangsaan, iaitu topi, bendera, lencana dan rantai kunci. Soalannya, apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Jadi kita hanya lihat pada topi dan bendera sahaja. Jualan untuk topi ialah 967. Jualan untuk bendera 1835. Yang manakah jualan yang lebih banyak? Mari kita bandingkan nombornya. 967 mempunyai 3 digit dan 1835 mempunyai 4 digit. Ini bermakna nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Oleh itu, 1835 lebih besar daripada 967. Jualan bendera adalah lebih banyak. Mari kita lihat contoh yang kedua. Membandingkan dua nombor. Soalannya, bandingkan 2675 dengan 3240. Yang manakah lebih besar? Kita masukkan jadual seperti ini. 2675 dan 3240. Kedua-dua nombor mempunyai 4 digit. Jadi seterusnya kita lihat pada nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Kita bandingkan 2000 dan 3000. Yang manakah lebih besar? Ya, yang lebih besar ialah 3000. Ini bermakna 3000 lebih besar daripada 2000. Oleh itu, 3240 lebih besar daripada 2675. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Soalan, bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Kita masukkan seperti biasa, masukkan dalam jadual supaya senang lihat. Jika kita lihat, kedua-dua nombor mempunyai 4 digit. Jadi kita terus lihat nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Kita bandingkan 1000 dengan 1000, yang manakah lebih kecil? Sama nilainya. Jika sama, kita perlu lihat nilai tempat ratus. Kita bandingkan 800 dengan 200, yang manakah lebih kecil? Ya, 200 lebih kecil daripada 800. Oleh itu, 1249 lebih kecil daripada 1835. Contoh yang ketiga. Nombor manakah yang lebih besar? 1249 atau 1217? Bincangkan. Kita masukkan dalam jadual. Kita lihat kedua-dua nombor mempunyai 4 digit.
Jadi kita terus lihat pada nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Kita bandingkan 1000, sama, nilainya ialah 1000. Jika sama, kita lihat nilai tempat ratus. Kita bandingkan 200 dengan 200, nilainya juga sama. Seterusnya kita lihat nilai tempat puluh. Kita bandingkan 40 dan 10. Yang manakah lebih besar? Ya, 40 adalah lebih besar daripada 10. Oleh itu, 1249 lebih besar daripada 1217. Kita lihat contoh soalan yang lain, iaitu kumpulan objek. Soalan 1, nyatakan nilai yang lebih besar, kumpulan objek yang pertama atau kumpulan objek yang kedua. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 10. Jadi mula-mula kita perlu mengira kumpulan objek ini. Kita mulakan dengan kumpulan objek yang pertama. Terdapat 2 blok asas 1000, 1 blok asas 100 dan 1 blok asas 10, dan akhir sekali 3 blok asas 1. Jadi kita jumlahkan 2113. Kumpulan objek yang kedua, terdapat blok asas 1000 ada 3 dan blok asas 1 ada 9. Jumlahnya ialah 3009. Nilai mana yang lebih besar? Kita bandingkan. Kedua-dua nombor mempunyai 4 digit. Jadi kita perlu lihat nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Kita bandingkan 2000 dengan 3000. Yang manakah lebih besar? Ya, 3000 lebih besar daripada 2000. Ini bermakna 3009 lebih besar daripada 2113. Kita lihat soalan yang kedua, abacus. Teacher tahu ada di kalangan murid-murid yang masih tak ingat macam mana cara nak kira abacus. Mari teacher tunjukkan. Mula-mula murid-murid kena tengok garisan yang di tengah dan nilai bagi manik yang di atas adalah 5. Nilai manik yang di bawah setiap satunya bernilai 1. Jadi macam mana cara kita nak kira manik di garisan tengah? Itulah nilainya. Baiklah, kita tengok garisan yang di tengah. Pada nilai tempat sar, manik yang di atas melekat pada garisan di tengah. Nilainya 5. Nilai tempat puluh, terdapat 4 manik yang melekat di garisan tengah. Manik yang di bawah 4, dan nilai tempat 100 di bahagian atas nilainya 5. Nilai tempat 1000, manik yang di bawah nilainya 1. Okay, kita lihat abacus yang kedua. Kita lihat garis yang di tengah. Nilai tempat sar 5 tambah 2 sama dengan 7. Nilai tempat puluh ada 3 manik di garisan tengah. Nilai tempat 100 ada 1 manik di atas, jadi nilainya 5. Nilai tempat 1000 nilainya 1. Jadi sekarang barulah kita boleh bandingkan dua nilai, yang manakah yang lebih besar. 1545 dan 1537. Nilai yang mana yang lebih besar? Kedua-dua nombor mempunyai 4 digit. Jadi kita terus lihat nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Kita bandingkan 1000 sama dengan 1000. Jika sama, kita lihat nilai tempat ratus. Kita bandingkan 500 dengan 500. Jika sama, kita terus lihat tempat puluh. Kita bandingkan 40 dan 30. Manakah yang lebih besar? 40. Jadi 40 lebih besar daripada 30. Ini bermakna
1545 lebih besar daripada 1537. Kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan nilai yang lebih kecil. Kita susun nombor tersebut. Kita lihat kedua-dua nombor mempunyai 4 digit. Kemudian kita lihat nilai tempat yang paling besar iaitu ribu. Kita bandingkan nombornya 3000 dan 3000 mempunyai nilai yang sama. Kemudian kita terus lihat nilai tempat ratus. Kita bandingkan 400 dengan 200. Nilai yang lebih kecil ialah 200. Oleh itu 3296 lebih kecil daripada 3408. Soalan B, kita susun lagi. Kita bandingkan nilai tempat ribu, yang manakah yang lebih kecil? 5000 lebih kecil daripada 6000. Ini bermakna 5670 lebih kecil daripada 6712. Sekarang murid-murid, kita susun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Apabila kita sebut tentang tertib menaik, bermaksud nilai nombor semakin besar, dan tertib menurun, nilai nombor semakin kecil. Di sini teacher akan sertakan dengan contoh dan teacher akan masukkan nilai nombor. Nilai nombor yang paling besar ialah 3100 dan nilai nombor yang paling kecil adalah 2800. Jadi bila kita nak menyusun nombor mengikut tertib menaik, bermaksud nombornya semakin besar, iaitu nombornya semakin naik. Jadi tertib menaik kita boleh tulis 2800, 2900, 3000 dan akhir sekali 3100. Manakala apabila kita nak mengira nombor secara tertib menurun, bermaksud nilai nombor semakin kecil. Ini maknanya kita mengira dari nombor yang paling besar hingga nombor yang paling kecil. Jadi kita tulis tertib menurun bermula dari 3100, 3000, 2900 dan akhir sekali nombor yang paling kecil ialah 2800. Sekarang kita nak menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik. Apabila kita sebut frasa tertib menaik, kita mesti sentiasa ingat kita mesti mulakan dengan nilai nombor yang paling kecil hingga nombor yang paling besar. Okey, kita mulakan dengan membanding nombor 1009, 1005, 1017 dan 1013. Keempat nombor mempunyai 4 digit. Jadi kita terus lihat nilai tempat yang paling besar iaitu 1000. Kita bandingkan keempat nombor mempunyai nilai yang sama iaitu 1000. Kemudian kita lihat nilai tempat ratus. Keempat nombor mempunyai nilai yang sama juga iaitu sifar. Kemudian kita terus pula lihat nilai tempat puluh. Di sini kita lihat ada perbezaan. Dua nombor yang pertama dan nombor yang kedua mempunyai nilai nombor sifar, dan nombor yang ketiga dan keempat mempunyai nilai 1. Jadi kita ketepikan dulu nombor yang mempunyai nilai 1. Kita lihat dua nombor yang mempunyai nilai sifar iaitu 1009 dan 1005. Yang manakah yang lebih kecil? Sebab kita nak tengok nilai yang paling kecil. Ya, 5 adalah nilai nombor yang lebih kecil. Ini bermakna 1005 adalah nombor yang paling kecil. Jadi kita boleh susun dengan tertib menaik, dimulai dengan 1005, 1009, 1013 dan akhir sekali 1013.
17. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Susun mengikut tertib menurun. Apabila kita sebut tertib menurun, kita mesti ingat kita perlu susun nombor-nombor tersebut bermula dengan nilai nombor yang paling besar hingga nombor yang paling kecil. Jadi kita mula dengan membandingkan nombor 9026, 9018, 9042, 9034. Kita lihat nilai tempat ribu. Keempat-empat nombor mempunyai nilai 9000. Kemudian kita beralih ke nilai tempat ratus. Keempat-empat nombor mempunyai nilai yang sama, iaitu sifar. Seterusnya kita beralih kepada nilai tempat puluh. Di sini kita mencari nilai yang paling besar. Apakah nilai yang paling besar? Ya, 40 ialah nilai yang paling besar. Ini bermaksud 9042 adalah nilai nombor yang paling besar. Jadi kita boleh susun mengikut tertib menaik, dimulai dengan nombor 9042, 9034, 9026 dan akhir sekali ialah 9018. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Teacher harap murid-murid dapat mengulang kaji jika kurang faham. Hingga bertemu lagi minggu hadapan. Bye.